Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kumpulan kami akan membentangkan video yang bertajuk Tanaman Banda untuk Sosioekonomi Penduduk Setempat. Saksikan. Tahukah anda apakah itu pertanian banda? Pertanian banda merupakan suatu proses yang melibatkan penanaman dan penternakan, pemprosesan dan pengedaran makanan di kawasan banda dan pinggir banda. Kawasan pertanian, terutamanya yang terletak di kawasan banda dan pinggir banda, menjadi semakin terhad akibat daripada pembangunan kawasan perumahan, jalan raya, pusat industri dan sebagainya yang berkembang dengan pesatnya. Oleh itu, pertanian banda atau juga dikenali sebagai urban garden diperkenalkan bagi memudahkan masyarakat bercucuk tanam bagi memenuhi keperluan makanan sendiri, menjana pendapatan sampingan, menjaga kualiti persekitaran dan mewujudkan interaksi sosial. Antara contoh tanaman banda ataupun tanaman yang boleh ditanam adalah seperti kobis, kangkung, kucai, terong dan sebagainya. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai ciri-ciri pertanian banda. Seperti yang sedia maklum, pertanian banda diusahakan oleh penduduk-penduduk yang bermastautin di bandar sahaja. Dan sumber yang terdapat di bandar merupakan sumber yang ada untuk melakukan pertanian banda. Manakala pertanian bandar juga berhubung terus dengan pengguna-pengguna di bandar kerana pusat pertanian tersebut dilakukan di bandar. Seterusnya, pertanian bandar juga memberi impak terus terhadap ekologi yang berada di bandar. Antara lainnya, pertanian bandar adalah merupakan sebahagian daripada sistem makanan bandar, di mana kita tahu penduduk di bandar mempunyai kepesatan penduduk yang tinggi. Oleh itu, sumber makanan adalah terhad. Oleh itu, salah satu ciri yang ada pada pertanian bandar boleh menjadi sumber makanan kepada penduduk-penduduk di bandar. Antara lainnya juga, ciri pertanian bandar adalah terdapat perebutan penggunaan tanah dengan sektor-sektor industri dan fungsi bandar yang lain. Hal ini kerana kepesatan bandar berlaku. Oleh itu, tanah ataupun kawasan di bandar adalah terhad. Oleh itu, berlaku perebutan untuk membina ataupun menjalankan sesuatu operasi di bandar. Seterusnya ialah pertanian bandar sangat dipengaruhi oleh polisi dan perancangan bandar. Hal ini kerana di bandar perlu mengikut peraturan dan juga polisi yang ada kerana kepesatan yang berlaku di bandar adalah maksimum. Oleh itu, polisi-polisi perlulah diikuti. Seterusnya, peranan pertanian bandar juga bertambah seiringan dengan pertumbuhan ataupun perkembangan di bandar. Untuk menampung pertumbuhan pesat yang berlaku di bandar, oleh itu pertanian bandar juga perlulah seiring dengan perkembangan tersebut bagi menampung lebihan-lebihan yang ada. Akhir sekali, bagi ciri-ciri pertanian bandar adalah pertanian bandar wujud integrasi dengan sistem bandar-bandar yang lain. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya akan menerangkan faedah tanaman bandar. Bagi mengatasi masalah yang lebih buruk di masa hadapan, pertanian bandar merupakan antara solusi terbaik buat masa kini bagi mengurangkan kos perbelanjaan dapur. Selain menambah pendapatan, jika produk pertanian yang dihasilkan dapat dipasarkan dengan baik. Selanjutnya, sebagai negara berbilang kaum, program pertanian bandar juga amat penting kerana ia dapat menggalakkan semangat perpaduan dan kejilanan kalangan masyarakat majmuk di Malaysia serta menyumbang ke arah kesejahteraan rakyat dan negara. Pertanian bandar yang diusahakan bersama ahli keluarga di sekitar rumah juga mampu merapatkan hubungan sesama ahli keluarga apabila aktiviti berkebun dilakukan bersama-sama. Rentetan itu, pertanian bandar menjadi medium penting dalam menggalakkan kelestarian di kawasan bandar. Aktiviti pertanian bandar dapat meningkatkan ruang hijau di bandar selain dapat melahirkan suasana bandar yang sihat. Hal ini kerana aktiviti bercucuk tanam yang menghasilkan alam sekitar hijau yang menarik dan sihat.
Aktiviti yang dijalankan ini juga mampu menambahkan kawasan teduhan dan mengawal suhu di kawasan persekitaran bandar agar lebih nyaman di samping membantu mengindahkan pemandangan di sekitar bandar. Kesimpulannya, tanaman bandar ini syarat dengan faedah yang memberi kebaikan dan kemudahan kepada rakyat bandar. Seterusnya saya akan membicarakan tentang topik cabaran dan juga halangan pertanian bandar. Cabaran dan juga halangan yang mungkin akan dihadapi oleh pengusaha dalam pertanian bandar adalah berkaitan dengan tanah. Contohnya seperti keluasan tanah yang tidak ekonomik, kekurangan tanah yang tidak kurang sesuai dan mungkin masalah sewa tanah. Masalah ataupun halangan kekurangan tanah kosong untuk melakukan aktiviti pertanian merupakan satu halangan yang sangat signifikan di kawasan bandar, kerana di kawasan bandar berlakunya persaingan guna tanah yang kuat dan juga banyak dalam pembangunan-bangunan yang lain. Terdapat juga pengusaha yang menyewa tanah untuk melakukan aktiviti pertanian. Namun disebabkan urbanisasi menyebabkan harga tanah semakin meningkat. Tanah merupakan aset yang penting dalam kawasan bandar. Jadi disebabkan itu, harga tanah akan meningkat dan kadar sewa juga akan meningkat dan kemudiannya akan menyebabkan pengusaha terbeban dengan harga kadar sewa yang tinggi. Selain itu, cabaran dan juga halangan yang boleh dikaitkan adalah cabaran alam sekitar, iaitu pencemaran alam sekitar. Mencari tanah yang subur dan sesuai untuk aktiviti pertanian merupakan satu halangan yang sukar bagi pengusaha di kawasan bandar. Hal ini kerana banyak tanah yang telah terjejas akibat pelbagai aktiviti pembangunan dan juga pencemaran alam sekitar. Contohnya pembuangan sisa toksik daripada kilang atau mungkin disebabkan hujan asid yang menyebabkan tanah di bandar semakin terjejas. Yang terakhir adalah halangan dan juga cabaran modal. Modal merupakan input yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Begitu juga dalam bidang aktiviti pertanian juga. Modal sangat diperlukan untuk menanggung kos-kos pengeluaran. Pengusaha menghadapi masalah kekurangan modal, khususnya dalam membeli bajet. Hal ini berkaitan dengan masalah kekurangannya sokongan daripada pihak-pihak yang tertentu. Banyak pihak-pihak yang tertentu lebih memfokuskan kepada pertanian yang berskala lebih besar dan juga menguntungkan dalam memberi bantuan. Walaupun bajet telah diberi subsidi oleh kerajaan, namun ianya masih belum mencukupi kerana pengusaha atau petani masih menghadapi masalah kekurangan modal dalam membeli input-input pertanian yang lain. Contohnya seperti benih, pasu, perkakas, peralatan dan yang lain-lain.
akan ciri-ciri yang ada dan juga kelebihan yang ada pada projek pertanian bandar ini, terutama sekali bagi mereka yang terlalu sibuk dan juga menginap di bandar. Jadi kita dapat belajar apa itu kelebihan yang ada pada projek pertanian bandar ini. Namun di samping mempunyai kelebihan, kita juga mesti tahu akan ada keburukan, cabaran dan halangan yang tersendiri. Akan tetapi kita akan memperbaiki ianya dari semasa ke semasa agar ianya berkekalan sehingga ke anak cucu kita nanti. Jadi saya berharap agar projek pertanian bandar ini dapat membuka mata semua pihak, terutama sekali bagi mereka yang suka dengan bercocok tanam, terutama sekali yang menginap di bandar. Jadi ini kerana masih lagi terdapat sesetengah sahaja kawasan yang mengamalkan projek pertanian bandar ini di bandar. Oleh itu saya berharap agar semua pihak memainkan peranan masing-masing dalam merealisasikan pertanaman bandar ini, tidak kisah di mana sahaja, sama ada di tempat kerja maupun di rumah mereka masing-masing. Jadi sekian, terima kasih. Bye.